Assalamualaikum guys, welcome back. Kalau kita compare di antara Malaysia dan juga Indonesia, aku lagi respect semangat kenegaraan yang ada dekat Indonesia sebenarnya. Bila kata kau jumpa mana-mana orang Indonesia, kau sendiri pun akan jadi confused. Kau akan confused sebab bila kau tengok muka dia, kau tengok macam Chinese look. Tapi nama dan juga cara diorang bertutur tu menampakkan yang diorang ni memang orang Indonesia betul. Sampaikan kita sendiri pun akan tertanya-tanya, diorang ni a lots of mix macam aku ke? Actually, I have lots of mix. Untuk info korang, I have a lots of mix. So that's why I tak reti sangat nak cakap dalam bahasa Melayu. Gurau je. Engkau hari-hari makan belacan ada hati nak cakap kata lots of mix. By the way, bila kita tanya dekat orang Indonesia ni, rupanya memang dia Cina betul. Tapi memang dah termaktub dah dekat dalam peraturan dekat Indonesia. Kau kena assimilate dengan budaya Indonesia, tak kisah kau ni bangsa apa pun. Kalau kau nak jadi warga negara Indonesia, kau kena jadi orang Indonesia. Tapi ada kes yang berlaku baru-baru ni dekat Malaysia membuktikan yang kita ni berlainan pula. Bahasa kebangsaan kita ialah bahasa Malaysia, tapi ada segelintir ataupun sebahagian daripada warga negara Malaysia sendiri yang tak hormat pasal benda ni. Dekat dalam satu posting social media yang dibuat oleh seorang warga negara Malaysia yang katanya dia duduk dan menetap dekat Singapura, dia tulis yang mana seperti yang didescribe dekat dalam portal media, baru-baru ni ada viral posting dekat Facebook yang memaparkan seorang wanita berbangsa Cina mendakwa dia dihina semasa memperbarui pasport dia. Wanita tu didakwa pernah dihina sebanyak 2 kali termasuk insiden baru-baru ni. Dia nak perbaharui pasport anak perempuan dia dekat salah satu cawangan UTC berdekatan negeri Johor. Dia dan anaknya tiba di pejabat imigresen 8 pagi, ambil nombor giliran, dipanggil pukul 9 pagi. Seorang pegawai lelaki bertugas tanya berapa umur anak dia dan anak dia tak fasih berbahasa Melayu sebab terima pendidikan dekat Singapura. Dia jawab 14. Kata dia. Difahamkan wanita dan anak tu menerima pendidikan Singapura sebab tu diorang tak berapa fasih bahasa Melayu. Pegawai tu kemudian bertanya, 14 dalam bahasa Melayu apa? Sini Malaysia. Awak orang Malaysia ke? Kalau ya, kau kena cakap bahasa Melayu. Katanya kepada anaknya. Awak tahu kan dekat sini Malaysia, tahu cakap BM tak? Sekarang pergi luar negara seperti Taiwan pun penting BM ni. Korang PR ke? PR atau warga negara pun kalau ada IC Malaysia tak tahu cakap BM, lebih baik consider untuk jadi PR Singapore. Jangan dekat Malaysia. Sini tak cakap English, kata pegawai tu lagi. Tapi macam mana pun wanita tu dia cuba respon juga secara sopan dengan pegawai immigration tu. Kata dia lah yang mana dia kata daripada kecil lagi memang dia dapat pendidikan dekat Singapore. Yang mana pegawai tu terus marah diorang. Katanya lepas tu nak renew ke tak? Tak nak, boleh keluar. Dua beranak tu rasa terhina kerana dimarahi teruk semasa ambil nombor giliran. Walaupun mereka hanya dapat nombor giliran tapi mereka rasa malu untuk duduk dekat situ. Dan lepas tu ada seorang pegawai wanita ni layanlah diorang dengan sopan. Tapi bila kata anak dia ditanya pasal nama, umur, nama ibu, nama ayah dia semua, anak dia tak dapat nak jawab. Lepas tu ni pula masuk cerita peribadi dia yang mana dia kata dia dah bercerai dah dengan suami dia sejak daripada anak dia kecil. Jadinya dia tak mention pasal suami dia dekat anak dia. Tapi bila kata minta surat cerai benda semua, surat penjagaan semua, dia kata dia tak bawa. Sebab kata dia proses untuk buat pasport anak dia sebelum ni tak adalah rumit. Dia katalah. So at the end pegawai tu tak bagi keizinan dekat wanita tu untuk renew pasport anak dia. Tapi macam mana pun wanita ni dia bagi tahu yang pasport anak dia settle juga lepas dapat bantuan kawan dia yang kenal pegawai di immigration. Korang tercari-cari apa makanan best dekat Selangor, tak payah nak pening kepala, korang follow je Plats Selangor. So macam yang korang tahulah, kita dekat sini, Malaysia bagi kebebasan untuk setiap warga negara dia, setiap bangsa untuk amalkan budaya masing-masing. Tapi sepatutnya sebagai penghargaan, apa salahnya kalau kata kau ikut perlembagaan Malaysia? Benda bukan susah pun. Macam bahasa Melayu sendiri pun bukanlah satu bahasa yang susah untuk kita belajar. Bahasa Melayu merupakan antara bahasa yang paling mudah untuk mana-mana manusia dekat dunia ni belajar sebenarnya. Yang ni masalahnya kau dah siap dah beranak satu. Tapi sampai sekarang ni pun kau masih lagi tak boleh nak fasih, kau masih lagi tak boleh nak faham, kau tak boleh nak ajar anak kau bahasa Melayu dengan alasan kau sekarang ni ada dekat Singapore. Alasan kerek kau tu memang tak boleh nak bodoh lagi ke? Kenapa kau nak kena guna alasan King Kreko? Oh, I tak selalu duduk dekat Malaysia ni, I tak selalu balik ke Malaysia. I stay overseas, jadinya I tak selalu dengar orang speak Malay. Jarak dia tu, kalau kata anak kau berenang daripada Malaysia pergi ke Singapura pun boleh sampai, kau tahu tak? Betul tu. Nak acah-acah belagak tak kerti cakap bahasa Melayu. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Sudah besar menyusahkan orang. Kalau tanya aku setuju dengan teguran pegawai penguatkuasa tu. Cumanya, tinggal kita nak tahulah macam mana cara dia tegur wanita tu. Kalau kata dia tegur dengan cara yang kasar dan juga kurang sopan, aku tak setuju on that part. Tapi
mesej dia sampai dan aku setuju 100%. Dan timbul juga satu persoalan berdasarkan explanation wanita ni. Apa maksud dia kawan dia bantu untuk selesaikan urusan renew pasport anak dia? Apa maksud dia dan juga macam mana cara kawan dia tolong dia? Adakah ini cara macam mana kau stay dekat Malaysia selama ni? Maksud aku kau pakai kabel? So nak tanya juga, adakah betul kau ni memang sebenar-benarnya warga negara Malaysia? Macam mana kau boleh ada kawan yang aku assume ada kepentingan ataupun berjawatan tinggi dekat mana-mana organisasi ataupun company, tapi bahasa Melayu kau tak reti? Kenapa aku anggap kawan dia ni ada kepentingan? Korang rasa kalau kata kawan dia ni tak ada pengaruh, mampu tak dia nak ubah arahan penguatkuasa yang ditimpakan pada wanita tu? Itu persoalan aku juga sebenarnya. Apapun, untuk benda ni aku rasa macam mana pun kita tetap kena tegas. Kalau kata kau tak reti nak berbahasa Melayu, kau tak layak untuk buat apa-apa urusan dekat pejabat kerajaan. Sebagai contoh, macam renew pasport ni. Jangan sampai identiti kita sebagai rakyat Malaysia dan juga bahasa Melayu kita ni akan terkikis, terhapus, terpupus macam tu aja nanti. Kau asal Malaysia, warga negara Malaysia, tapi kau bengap tak reti nak faham dan juga tak reti nak bertutur, tak reti nak ajar orang bercakap dalam bahasa Melayu. Jadinya, apa yang aku harapkan sekarang ni, kerajaan tolong ambil serius pasal apa yang berlaku, sebab ini adalah salah satu bukti yang identiti kita sebagai orang Malaysia, bangsa Malaysia semakin lama semakin terhapus, semakin terkikis. Apa pun nasib baik, aku tengok perempuan ni dia cantik. Kalau tidak memang aku maki kau. Dan akhir kata pepantun, hujung minggu pergi Melaka, beratur panjang beli keria. Konon malu jadi warga negara, isi minyak balik Malaysia. Betul tu. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Mantap Pak Bos.